ini adalah salah satu cara yang pasukan luar ataupun pasukan dalam Liga Malaysia ni nak kalahkan JDT. Sebab dalam 2-3 kali pasukan Seri Pahang buat taktikal macam tu, JDT hampir-hampir bolos. Second last match untuk musim 20-23 ni tak menyangkakan juga, sebab bagi aku ya second last match kan. Lepas tu next match ni final Liga Malaysia pula. Aku tak menyangkakan first 11 yang diletakkan oleh Istimewa Saudari ni adalah first 11 yang aku boleh katakan ini adalah first 11 yang mantap, first 11 yang orang kata solid, first 11 yang utama untuk JDT. Kecuali bahagian midfield ada Muhammad. Biasanya Muhammad ni dimasukkan sebagai pemain substitution kan. Tapi malam tadi ketika lawan dengan Pahang, Istimewa Saudari letakkan dia sebagai pemain utama first 11. So jom kita nak review sikit game perlawanan antara Seri Pahang FC menentang pasukan JDT. Main ke tempat lawan, JDT menang juga 2-0, 3 mata penuh. Macam sekejap je, tiba-tiba je dah hujung musim Liga Super 2023. Aku pun tak banyak buat video musim ni kan. Aku minta maaf lah, busy gila. Aku banyak buat servis lain ni kan, servis video editing semua. So aku kadang-kadang tak sempat nak buat video untuk aku punya YouTube ni. Okay, so untuk second last match ni, JDT lawan dengan pasukan Seri Pahang, main dekat Stadium Darul Makmur. Untuk first 11, macam aku cakap dalam starting video tadi, aku sebenarnya tak menjangkakan inilah barisan kejelasan utama yang diletakkan oleh Istimewa Saudari. Sebab yes, selang beberapa hari lagi JDT akan menghadapi saingan final Piala Malaysia. Mungkin Istimewa Saudari akan menggunakan player simpanan yang ada. Sebagai striker pun mungkin Bersin ke boleh rehat ganti dengan Syafiq Ahmad ke. Berti pun mungkin boleh rehatkan gantikan dengan player lain yang ada. Tapi untuk kesebelasan utama tu kita nampak Istimewa Saudari still nak menggunakan player utama, kesebelasan utama yang JDT ada. Ini kesebelasan 10/10 kekuatan yang ada pada tim tersebut, pada tim JDT ketika lawan Seri Pahang. Tapi unfortunately, walaupun JDT menggunakan kesebelasan utama yang boleh katakan solid, kecuali bahagian midfield je, Juan Mones diletakkan dalam kesebelasan utama. And kalau tengok dalam match JDT sebelum ini, kita kita jarang nampak Juan Mones ini diletakkan dalam kesebelasan utama. Biasanya dia diberikan laluan sebagai pemain substitution, diganti dengan player lain. Tapi ketika perlawanan lawan Seri Pahang, first 11 untuk Juan Mones. Personally bagi aku lebih senang nak tengok Juan Mones ni masuk sebagai pemain gantian. Dia pemain midfield dan dia attacking. Dia punya shoot, kelecekan dia kalau dia main first touch, dia main one touch dengan player forward JDT ni memang baik. Dia masuk sebagai pemain gantian, dia punya spirit, dia punya energy tu masih tinggi. So dia boleh gunakan tenaga yang masih tinggi untuk lawan pihak lawan punya bahagian defense yang dah kepenatan. Mungkin boleh letakkan Hendrik, Afiq Fazail, Naksul Insah pun walaupun dia defensive midfield, dia still boleh main dekat bahagian center midfield ataupun attacking. Mungkin boleh letakkan, tapi dia jadi macam eksperimen lah kalau Istimewa Saudari nak letakkan player yang jarang diletakkan di bahagian center midfield ataupun attacking midfield macam Naksul Insah ni. So pendapat aku macam tu lah. Tapi untuk game kita lawan dengan Pahang tu, macam aku cakap tadi kan, walaupun JDT menggunakan kesebelasan utama, nampak pasukan Seri Pahang pun boleh tahan dia punya serangan tu. Ada juga first half, second half, ada saja beberapa situasi JDT hampir-hampir diborosi. Terutama player striker pasukan Pahang, Kepa Sherman. Aku terkejut macam mana dia boleh lepas satu perangkap offside tu. Dia boleh lepas, hantaran jauh daripada player bahagian sebelah kanan tu pun memang cantik. Masa tu aku tengok Istimewa Saudari dah angkat tangan belakang ada Kepa Sherman yang dah lepas offside trap, tapi player JDT tak perasan langsung. Nasib baik Matthew Davis boleh datang last minute untuk cut bola tu keluar. Masa tu memang one by one antara Kepa Sherman dengan Shihan. Apa nak jadi masa tu tak tahu. Tengok Matthew Davis potong, selamat. Dan sebelum habis paruh masa pertama, Bersin pun berjaya menghasilkan satu gol. So ini adalah dua jaringan daripada forward JDT. Berti bahagian biasa, Berti ni diletakkan dalam kesebelasan utama tu di bahagian wing kiri. Tapi mostly dia akan main di bahagian attacking third, dia akan bermain di bahagian second striker dengan Bersin. So bagi aku, untuk pasukan-pasukan dekat Liga Super, dekat Liga Malaysia ni kan, mungkin perlu mengambil contoh dari segi corak permainan daripada pihak pasukan-pasukan luar, ataupun pasukan-pasukan dalam Malaysia ni pun ada saja yang aku tengok taktikal corak permainan dia yang boleh beat JDT. Antaranya pasukan Kedah. Dan aku tengok untuk perlawanan ketiga lawan Pahang tu, bagi aku personally kan, aku sendiri terkejut
tengok Pahang punya corak permainan. Okay, diorang tak banyak attacking sangat. Diorang main agak defensif, tapi bila ada peluang diorang akan main attacking. Tapi diorang tak attack direct, tapi diorang suka attack menggunakan corak long ball. Okay, daripada midfield terus hantar bola ke atas. Ini adalah salah satu cara yang pasukan luar ataupun pasukan dalam Liga Malaysia ni nak kalahkan JDT. Sebab dalam 2-3 kali pasukan Seri Pahang buat tactical macam tu, JDT hampir-hampir bolos. Bahagian defensive line JDT ni hampir-hampir tak jadi perangkap offside. So mungkin ini salah satu corak yang pasukan pihak lawan kat Liga Super ni boleh gunakan. Terutamanya ketika perlawanan final nanti JDT akan menentang pasukan Terengganu. Mungkin pasukan Terengganu boleh gunakan tactical macam ni. Bertahan sebaik mungkin, mendapat peluang yang boleh hantar sebagai long ball ke belakang barisan pertahanan JDT, dan pemain striker perlu bijak untuk memastikan body diorang ataupun position striker tu tak melepasi defensive line supaya tak offside. Bukan aku tak sokong JDT, aku sokong JDT, tapi aku nak perlawanan yang rancak antara kedua pasukan ni. Kalau JDT sahaja yang possession ball tinggi, sentiasa pegang perlawanan, agak bosan lah. So kita nak dua-dua pasukan ni ketika perlawanan, terutamanya final nanti, beat habis-habisan. So itu saja ulasan untuk game antara Pahang menentang JDT. Sebelum last match untuk Liga Super, JDT akan mengharungi satu final Piala Malaysia dan juga satu baki perlawanan group stage untuk SCL menentang pasukan Biji Patum di Stadium Sultan Ibrahim juga.